Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Summa ila sahabul muallif Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Ali al-Husani wa kulli masyayikhi wa masyayikhina wa ahlihi wa ahlina wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah kita masuk kita baca dulu doa belajar yang ada dalam buku ni. Kisah 2 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. Wa kullu syai'in huwa ka'inun fi 'ilmika aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada. عدد نعم الله وأفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا يا رب العالمين. وارزقنا كمال الفتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab salam. Anda bagi salam di bahagian komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Puan Nuruzita, Puan Ummi Zaihadi, Puan Siti Hajar, Puan Nursiah, Puan Siti Muhawa, Puan Elvira, Puan Hajar. Masya-Allah, banyak sangat puan ni. Tak ada tuan pun. Tak ada tuan masya-Allah. Tak ada tuan. Kerja sibuk, masya-Allah. Baik, insya-Allah ini kita akan sambung pada muka surat. Kita masih lagi dalam daurah Marhaban Ya Ramadan. Ni siri yang berapa saya pun tak tahu dah. Sesi 10. Alhamdulillah 10 dah. Tu tanda panjang umur lah tu. 10 hari dah.
Sesi 10 kita berhenti semalam pada muka surat 62. InsyaAllah hari ini sambung muka surat 63. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita hari ini untuk kita berkumpul dalam majlis ilmu, sama ada secara fizikal ataupun secara maya. Itu tak penting, yang penting dalam majlis ilmu lah. Jadi bila bertambah ilmu maksudnya insya-Allah bertambah amal. Kalau tak bertambah secara bilangan pun akan bertambah secara kualiti insya-Allah. Sebab Nabi bagi janji, bagi tahu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala nak dia dapat kebaikan dalam urusan agama, maka Allah Taala akan tambah ilmu dia. Jadi antara tanda seseorang bertambah ilmu, dihadirkan dia ke majlis ilmu. Tu tanda dia tu. Dia antara tanda seseorang akan ditambahkan ilmu, maka dia digerakkan datang, diberi taufik, keinginan dalam hati dia oleh Allah untuk hadir ke majlis ilmu. Dah cukup lah tu, jadi tanda kebaikan. Dapat hadir ke majlis ilmu, isyarat tambah amal, insya-Allah. Kalau tak rasa rugi tinggal majlis ilmu, itu ada masalah lah. Boleh. Kemudian kita berhenti pada faedah keempat. Kita masih lagi dalam tajuk besar buku ni, bab yang ketiga berkaitan dengan syarat sah puasa. Syarat-syarat puasa. Ini ada faedah keempat. Faedah ni macam kita sebut sebelum ni, poin penting lah. Perkara-perkara yang bermanfaat. Yang nombor 4 di sini sebut, seseorang meninggal dunia dalam keadaan memiliki tanggungan kewajipan mengqada puasa. Ini cerita tentang orang yang meninggal dunia tapi ada puasa tak sempat qada. Dia wajib qada tapi dia tak sempat qada. Contoh dia, orang yang sakit kemudian ada potensi sembuh. Dia sakit, dia ada potensi sembuh. Dan dia sembuh. Jadi bila dia sembuh, dia sakit tu masa bulan Ramadan, dia tak puasa lah. Kemudian ada potensi sembuh dan dia sembuh. Bila dia sembuh, dia tak qada puasa tu. Bila dia tak qada puasa tu, dia teruskan hari dia, meninggal pula. Tu ajal lah kan. Meninggal. Jadi sepatutnya dia qada puasa, tapi dia tak qada puasa. Jadi apa kes dengan orang tu? Ni hukum dia ni. Jika seseorang meninggal dunia dan dirinya masih memiliki tanggungan kewajipan dalam mengqada puasa, maka perincian hukumnya seperti berikut. Pertama di sini disebut, jika sang mayit, ini orang yang meninggal tadi tu, dia meninggal dalam keadaan hutang qada puasa. Meninggalkan harta warisan. Meninggal, dia ada harta, maka wajib lah hukum dia, bagi ahli warisnya untuk mengerjakan salah satu daripada dua perkara berikut. Yang pertama, waris tadi berpuasa untuk sang mayit sesuai dengan bilangan jumlah puasa yang ditinggalkan. Maksudnya anak lah, kalau contoh situasinya ayah atau ibu yang berusia tapi ada kemampuan untuk puasa, tapi bulan Ramadan tu dia sakit, jadi dia tak puasa. Habis bulan Ramadan patutnya qada, tapi mungkin raya kan, Syawal, banyak makan, lupalah nak enjoy makan dulu, meninggal pula. Meninggal tak sempat qada. Jadi waris tadi, kalau ayahnya atau ibunya tadi ada harta, ada situasi dia ni. Yang pertamanya, waris tadi wajib puasa untuk bagi pihak ayah dia. Sebenarnya anak kena ambil tahu ibadah parent. Ada berapa banyak yang tinggal, berapa banyak yang buat solat, puasa. Kalau puasa tak habis qada parent, anaklah tolong sambung. Yang kedua, mengeluarkan satu mud beras, satu cupak beras untuk setiap hari dari jumlah puasa yang telah ditinggalkan oleh sang mayit, kemudian dibagikan kepada para fakir miskin. Ini dia kena sedekah satu cupak satu hari yang tak sempat qada. Kalau parent dia ada harta, wajib buat. Kan, ayah meninggal, ada harta, ada hutang puasa. Jadi anak tu kena bayar hutang puasa tu. Sama ada dia puasa dekat sini atau dia keluarkan satu cupak untuk satu hari. Tak wajib buat dua-dua.
buat salah satu. Dia kata kat atas tu, mengerjakan salah satu dari dua perkara. Jadi boleh pilih lah. Kalau anak tu mampu puasa, puasa. Kalau anak tu malas puasa, puasa dia pun dia tak qada lagi, dia nak puasa, dia nak qada puasa ayah dia. Tu. Jadi dia bolehlah bayarkan satu hari satu cupak beras. Bayar bagi kat siapa? Fakir miskin. Macam kita sebut semalam, pusat zakat dah ada kan. Boleh terus pergi pusat zakat lah. Yang tidur orang yang agih. Nak bagi pada satu hari satu fakir miskin boleh, ataupun 10 hari 10 cupak pada satu fakir miskin boleh. Pulang lah. Yang kedua, jika sang mayit, parent tadi kalau meninggal, tidak meninggalkan harta warisan, tak ada harta, maka sunat bagi ahli waris atau anak-anak tadi untuk mengerjakan salah satu daripada dua perkara yang telah disebutkan di atas. Yang atas tadi wajib, yang bawah ni sunat. Kalau anak tadi mampu puasa, sunat puasa. Kalau anak tadi tak mampu puasa tapi ada harta, sunatlah anak tu bagi harta dia bagi pihak ayah dia. Satu hari satu cupak. Maksudnya anak ni saling bantu-membantu dalam urusan ibadah parent tu. Sebab tu penting ada anak soleh ni. Anak soleh-solehah ni penting. Kita hidup ni banyak masalah, banyak amal yang tak sempurna. Kalau ada anak soleh, insya-Allah lah boleh tolong top up kan. Ini kita sampai tua pening fikir pasal anak yang dah dewasa ni. Umur dah 30 macam 3 tahun lagi. Tu pening lah tu. Jadi kena cepat-cepat matangkan anak, kena cepat-cepat soleh. Didik anak jadi soleh. Kalau tak sampai mati pening. Dia baik pun kita pening, kalau dia tak baik lagi kita pening. Tu cerita anak lah. Jadi kalau ada anak soleh, dapat membantu. Sebab tu ulama sebut, bagi orang yang menulis wasiat, antara kandungan wasiat dia adalah berapa hari ibadah wajib yang belum dia qada, dia kena tulis. Dia kena ingat lah. Nanti tak ada lepas dia meninggal, anak tu pening nak kira. Macam mak, contoh ada hari-hari yang tak sempat qada puasa sebab period qada puasa kan. Tulis tu berapa hari. Tulis ada 10 hari tak sempat qada lagi. Daripada zaman bila tu, daripada umur 15 tahun dulu tak sempat qada. Jangan malulah, ni nak mati ni. Kan. Nak mati nak cerita tentang kehidupan baru. Kalau tak sempat qada nanti hutang dengan Allah, tu masalah dia. Boleh. Itu penting. Dalam wasiat tulis amal yang nak dipesan pada anak tu. Kamu nanti kalau ada duit, tolong buatkan badal haji untuk mak. Macam tu kena tulis lah tu. Kalau ada duit. Kalau tak ada duit tak apa. Tambah kalau tinggalkan harta untuk anak. Kalau tak tulis wasiat, pesanan apa nak dibuat dengan harta tu, nanti dia enjoy aja duit tu. Kan? Kena tulis. Ni mak kalau meninggal ada harta sekian-sekian. Kata ayah. Kalau hajatnya, kalau kamu tak ada keperluan, tolong ni infak 10% setiap bulan daripada harta ni untuk sekian. Sedekah ke apa benda ke, tengoklah. Jadi kena bijak lah. Dah mati pun menyenangkan anak. Maksudnya dah mati pun dapat ganjaran pahala untuk di sini untuk anak. Anak-anak ni kan kalau saya sembang macam dah tua pula. Muda lagi. Kita cakap share-share kita lah kan. Dia kata waktu dia besar pun kita kena bantu susun kehidupan dia kan. Sebab orang dewasa, orang berumur ni banyak pengalaman, tahu mana yang tak betul, yang perlu ditinggalkan. Jadi kalau waktu dia kecil pun kita susun, dah besar pun kita susun, dah mati pun kita bantu susun kehidupan dia. Macam tu. Jangan biar dia enjoy je kan. Itulah, dalam wasiat penting nak tunggu. Kemudian ada dalil ni di sini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada dua dalil di sini, boleh baca. Kemudian ada bintang kat situ. Jika seseorang meninggal dunia dan dirinya masih memiliki tanggungan puasa, maka cara mengqadaknya adalah boleh bagi ahli warisnya untuk memilih salah satu daripada dua cara berikut. Ini didetailkan semula. Yang pertama, berpuasa untuknya. Kalau waris ni mampu puasa, puasalah. Kan?
Yang kedua, membayar satu mud beras, satu cupak beras. Ukuran dia 750 gram untuk setiap hari yang ditinggalkan. Cara yang kedua ni, ni Syekh nak bagi tahu kat kita, cara yang kedua ini lebih utama dari cara yang pertama. Cara yang kedua, maksudnya waris tadi bayar satu hari satu cupak tu lebih utama daripada dia berpuasa. Kerana mengqadanya dengan cara membayar mud tadi, mud ni cupak tadi, hukumnya adalah sah menurut kesepakatan seluruh ulama. Jadi semua ulama sepakat kalau ada hutang puasa bagi orang yang meninggal, maka dibayar satu hari satu cupak. Sedangkan jika masih dengan cara mengqada puasanya, ada ulama berbeza pendapat. Ada kata terbayar qada tu, ada kata tak terbayar qada tu. Jadi keluar daripada takut tak terbayar. Maksudnya parent tu, kita nak selamat, kita nak parent tu selamat di akhirat, jadi anak tu bantulah. Pilihlah bayar ni. Penting juga ada harta ni, kan? Jangan tinggal dunia pula. Tapi tak boleh pula kaya untuk dunia pula, kan? Masalahnya orang kaya untuk mewah dunia. Tu masalah paling besar. Kalau kaya untuk akhirat, dia kena kaya sekaya-kayanya, dia tak boleh rehat, kan? Sebab kaya untuk akhirat untuk kesenangan berpanjangan. Kaya untuk dunia nanti ditinggalkan, payah pula. Kemudian bintang nombor 2, itu ada dalil lah dalam kitab sekian, kitab Minhajut Talibin, boleh baca nanti. Kemudian bintang yang 2 tu, jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan memiliki qada hutang puasa selama 30 hari. Kemudian tanggungan puasa tersebut diqada oleh 30 orang dalam masa 1 hari. Maka hukumnya adalah sah untuk membayar seluruh tanggungan puasa sang mayit. Ini maksudnya kalau dia ada 30 anak ataupun 30 ahli waris, semua qada dalam satu hari, semua qada satu 30 orang qada satu hari. Faham? Jadi dalam satu hari terbayar habislah. Seseorang yang meninggal dunia, ni kalau dia nak pilih puasa tadi, dia tak nak bayar pakai duit, dia nak puasa. Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan puasa, maka tidak boleh dan tidak sah bagi seorang ajnabi. Ajnabi di sini maksudnya selain kerabat, bukan ahli keluarga, selain kerabatnya, untuk mengqada puasanya tanpa izin dari ahli warisnya atau kerabat sang mayit, meskipun bukan ahli waris, ahli keluarga lah. Atau tanpa izin dari sang mayit tersebut sebelum dia meninggal dunia. Ini ceritanya, ada kawan baik kepada mak dia. Seorang perempuan ni, mak kepada anak ni. Mak ni meninggal. Mak dia ada kawan baik sehidup semati. Jadi kawan mak dia tahu yang mak dia ni ada qada puasa. Kan? Ada tak qada puasa lagi. Dia puasa kan secara surprise. Nanti dia pergi jumpa anak. Makcik dah qada puasa mak kamu ni. Uish, hebat sangat makcik ni. Ada siapa bagi izin? Tu cerita dia tu. Kena tanya. Mak pesan ke dulu? Mak ada pesan ke? Ada buat janji sehidup semati ke? Kalau aku mati dulu, kamu qada puasa aku. Ada buat macam? Tak ada. Kenapa buat? Saja teringat-ingat dulu. Ni kata hukum dalam ni tidak sah. Tak terbayarlah hutang mak dia tu. Qada mak dia tu tak terbayar. Tanpa izin. Tapi kalau dengan izin, contohnya kawan mak dia kata hari meninggal tu, ingat dulu main sama-sama. Boleh ke kalau nak buat sesuatu untuk sang mayit? Mak dia tak puasa satu hari. Makcik qada satu hari boleh? Dia kata boleh. Dapatlah, terbayarlah satu hari tu. Jadi dengan izin. Tak boleh main surprise kan. Kan? Makcik dah qada 30 hari. Puasa mak kamu tak boleh. Jadi mesti dengan izin daripada siapa? Yang pertamanya daripada ahli waris, yang kedua daripada kerabat, walaupun bukan sang waris. Boleh. Atau ada izin daripada sang mayit sebelum meninggal dunia. Ada 3 lah. Boleh.
Kemudian lain halnya dengan ibadah haji. Maka boleh bagi seorang ajnabi untuk menghajikannya meskipun tanpa izin dari ahli warisnya. Hal ini jika haji Islam, iaitu haji yang pertama kali. Ni kalau dalam hal haji, boleh kalau ada orang lain nak tolong buatkan dulu bagi sang mayit. Walaupun tanpa izin. Kerana tidak ada cara lain dalam qadaknya kecuali dengan cara menghajikannya. Sedangkan puasa masih lagi terdapat cara lain dalam mengqadaknya, iaitu dengan cara membayar fidyah. Ini maklumat lah. Kemudian muka surat 66. Bintang tu. Jika seseorang berpuasa untuk orang lain yang masih hidup. Dia puasa untuk orang lain yang masih hidup. Meskipun orang tersebut telah lanjut usia atau tidak mampu berpuasa. Lanjut usia satu hal, tidak mampu puasa satu hal. Tidak mampu puasa boleh jadi sebab sakit. Maka hukum puasanya adalah tidak sah. Tak puas. Dan hal ini tidak boleh dilakukan olehnya. Kan? Anak dia tengok mak dia dah tua dah, sakit, tak mampu puasa, maknya hidup lagi. Jadi anak dia kata biarlah anak dia qadakkan. Hukumnya tak sah. Suami isteri sayang sangat ni. Isteri dia tak puasa, suami dia qadakkan. Tak boleh, tak sah. Sebab orang tu hidup lagi. Hidup lagi. Kemudian bintang nombor 2 muka surat 66 tu, jika seseorang akan mengqadak puasa untuk orang lain yang masih hidup, meskipun orang tersebut telah lanjut usia atau tidak mampu berpuasa, meskipun dengan perintahnya atau tidak, maka hukum puasanya adalah tidak sah. Hukum puasanya adalah tidak sah. Ini detailkannya atas tu. Dan hal ini tidak boleh dilakukan olehnya. Dah lah tak sah, tak boleh pula. Muka surat 67. Faedah yang kelima. Seseorang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan kewajipan qadak solat. Tadi qadak puasa, yang ni qadak solat. Dia meninggal dalam keadaan ada solat yang belum dia qadak. Tinggal solat, wajib qadak. Meninggal tak sempat qadak. Apa hukum dia? Maka di sini ada beberapa perincian. Yang pertama, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, kita lah di Malaysia ni, tidak sah bagi ahli warisnya untuk qadak solatnya atau mengeluarkan fidyah atas solat yang telah ditinggalkan oleh sang mayit. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, nak tolong qadak tak boleh, nak bayar fidyah pun tak boleh. Tak sah. Menurut pendapat kedua, ni pendapat kedua. Menurut pendapat sebahagian ulama, boleh bagi ahli warisnya, anak-anak tadi tu, untuk qadak solat yang telah ditinggalkan oleh sang mayit. Tolong qadak, tak ada fidyah. Ni pendapat sebahagian ulama. Yang tadi tak boleh langsung, qadak tak boleh, fidyah tak boleh. Nombor 2 ni qadak boleh, fidyah tak payah. Nombor 3, menurut pendapat sebahagian ulama, boleh bagi ahli warisnya untuk mengeluarkan 1 mud beras untuk setiap solat yang telah ditinggalkan oleh sang mayit. Ini di Malaysia ada amal ni sebahagian. Ini pendapat ketiga, tak qadak tapi bayar fidyah. 1 waktu, 1 cupak. Adapun cara yang lebih utama untuk menyelesaikan masalah ini adalah, ini dia punya highlight adalah kesimpulan dia, ahli waris dari sang mayit mengqadak solat mayit dan juga mengeluarkan 1 cupak beras untuk setiap solat yang telah ditinggalkan oleh sang mayit. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Al-Imam Subki. Imam Subki ni ulama besar lah dalam mazhab Imam Syafi'i untuk sebahagian kerabatnya. Maksudnya boleh lah. Pendapat yang kuat tadi tu, pendapat yang diguna pakai. Tapi ada pendapat lain juga yang diguna pakai. Yang kedua ni lah. Jadi kita di sini anak-anak ni nakkan keselamatan buat parent kita di akhirat setelah meninggal dunia, maka buatlah perkara ni. Jadi puasa tadi boleh tolong qadak, kalau tak mampu boleh keluarkan 1 cupak beras. Ni solat pun sama. Tadi untuk 1 hari, ni untuk satu waktu. Kan? 1 waktu, 1 qadak dan 1 cupak. Boleh.
Ada masa lapang kat rumah daripada tengok TV, baiklah tolong puasa kan. Tolong solat ke kan. Banyak sangat tengok TV, kita ibadah tak banyak. Kalau anak tolong qada puasa, tolong qada solat parent dia, anak dapat pahala juga. Parent pun dapat pahala juga. Terbayar hutang dia. Kan anak soleh tu. Orang tanya, mak saya dah meninggal, apa nak buat? Apa nak buat? Banyak benda boleh buat. Kan? Tapi nak buat ke tak nak? Itu cerita dia tu. Kemudian faedah yang keenam, muka surat 68. Sama muka surat ni. Datangnya penghalang. Bahasa Arab dia tulis turu'ul mani' atau terangkatnya penghalang, zawalul mani' pada pertengahan puasa, hari puasa. Apa maksud dia ni? Pokok masalah, terangkatnya penghalang berpuasa. Contohnya anak yang belum baligh menjadi baligh. Puasa tu terhalang, maksudnya tak sah puasa kalau anak itu belum baligh, kan? Belum mumayyiz tadi sebelum ni kan. Belum mumayyiz, belum baligh. Tak wajib puasa kan. Tiba-tiba tengah hari tu dia baligh. Tengah hari dia baligh. Baligh ni sama ada keluar mani ke ataupun haid ke. Satu lagi apa? Cukup umur 15 tahun. Contoh anak perempuan terbit fajar umur dia 9 tahun. Terbit fajar belum baligh. Pukul 12 keluar haid. Jadi dia dah balik dah tengah hari tu. Apa nak buat? Nanti dia bagi tahulah. Atau orang yang sakit menjadi sembuh. Masa terbit fajar patutnya puasa tapi sakit, tak wajib puasa. Sebab sakit tak wajib puasa kan. Sakit apa yang tak wajib puasa tu? Ada 4 kan. Sakit yang kalau kita puasa boleh menyebabkan kematian. Atau sakit yang kalau kita puasa menyebabkan mudarat lebih panjang. Sakit yang kalau kita puasa menyebabkan anggota kita rosak. Atau sakit yang kalau kita puasa lambat sihat. Ini 4 jenis. Siapa beritahu ni? Doktor lah beritahu. Jadi waktu terbit fajar sakit, tengah hari sihat. Doktor cakap sihat tu. Atau yang ketiga, orang yang musafir telah sampai ke tempat tujuannya. Masa terbit fajar musafir, tengah hari sampai rumah dah. Jadi apa nak buat dengan 3 golongan ni? Beritahu kat sini. Jika mereka masih tetap dalam keadaan berpuasa tak kala telah sampai di tempat kediamannya atau menjadi baligh dewasa atau sembuh daripada penyakitnya, maka hukumnya adalah wajib bagi dia untuk tetap meneruskan puasanya. Kalau 3-3 ni daripada terbit fajar tu dia puasa daripada awal, dia tak wajib puasa tapi dia buat juga. Orang sakit tak wajib puasa tapi nak puasa juga. Tengah hari dia sihat, maka apa kena buat? Wajib dia teruskan puasanya. Orang musafir bertolak sebelum subuh puasa, kemudian sampai dekat rumah tengah hari, boleh tak nak buka? Wajib dia puasa. Faham situasi tu? Kita tolak balik kampung sebelum subuh, kan? Sampai dekat kampung tengah hari. Bila sampai di kampung tu, boleh tak buka? Kata ni wajib meneruskan puasa. Yang kedua, jika mereka tidak dalam keadaan berpuasa, ni situasi yang biasalah. Tak puasa daripada awal, tak kala telah sampai di tempat tujuannya daripada musafir, atau menjadi baligh, keluar haid atau keluar mani tadi, atau menjadi sembuh dari sakit, maka hukumnya adalah tidak wajib baginya untuk menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, tetapi hukumnya sunat sahaja. Maksudnya kalau dia daripada awal tak puasa, sunat dia menahan diri daripada makan. Sunat. Maksudnya kalau dia nak makan boleh, tapi kalau dia sunat, kalau dia tahan diri dia daripada makan, itu hukumnya sunat. Boleh. Faham ke masalah dia ni? Pening. Yang kedua, muka surat 69. Faedah pokok masalah zawalul mani'. Maksudnya zawalul mani' ni asalnya ada penghalang, kemudian hilang penghalang tu. Iaitu ada 3. Orang kafir masuk Islam, orang gila menjadi sembuh,
perempuannya haid atau nifas menjadi suci. Asalnya 3 golongan ni tak wajib puasa. Tak boleh puasa pun. Kan? Tak boleh puasa. Tapi tiba-tiba masuk Islam atau sembuh atau suci daripada haid atau nifas. Jika 3 hal ini terjadi pada pertengahan hari, tengah hari puasa, maka sunat bagi mereka untuk tetap menahan diri dari makan dan minum atau perkara yang dapat membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari pada hari tersebut sebagai menghormati bulan Ramadan, bulan puasa. Dan tidak wajib bagi orang kafir atau orang gila yang gilanya tidak disengajakan untuk qada puasanya yang telah ditinggalkan. Contoh keadaan perempuan tu haid, terbit fajar dalam keadaan haid. Tengah hari dia suci. Nak masuk zuhur tu suci. Jadi sunat dia tak makan. Pagi tadi dah meriah lah makan kan, macam orang biasa. Bangun je, memang tak puasa, makan. Jadi dia suci, bila suci sepatutnya wajib puasa. Tapi dalam hal ni tak boleh, dia tak boleh puasa. Jadi dia sunat menahan diri dari makan dan minum. Dari makan dan minum. Ini tengah-tengah hari dah pergi McD lah. Oh, drive thru. Dulu masa McD ada dekat apa tu, Warta tu, penuh jalan tu. Sekarang dah tutup lah kan. Kat sini pula sampai traffic light. Bulan-bulan puasa penuh orang makan tengah hari. Kan. Jadi sunat. Boleh tak makan? Boleh, tapi sunat tahan diri. Apa alasan sunat tu? Menghormati bulan Ramadan. Dapat pahala. Antara kenyang dengan pahala, ambillah pahala kan. Makan boleh malam. Pokok masalahnya datangnya penghalang. Iaitu asalnya boleh puasa, tiba-tiba ada benda-benda yang menghalang dia daripada puasa. Contohnya di sini, orang yang sihat, normal, kemudian menjadi gila. Gila sini tak waras lah, hilang akal. Yang kedua, orang Muslim menjadi murtad, keluar daripada Islam. Perempuan yang suci kedatangan darah haid atau nifas. Dia suci, jadi pagi tu dia puasalah sampai tengah hari keluar haid. Jadi dia kena buat apa? Jadi dalam hal ni, 3 keadaan di atas, kalau terjadi pada pertengahan hari, tengah hari dah maksudnya, tengah hari puasa, maka batal puasa bagi ketiga golongan ini. Orang yang sihat tadi puasa elok kemudian jadi gila. Saya pernah tengok, tak tahulah nak bahas gila bukan gila, tapi hilang akal lah kot. Hilang waras. Masa wukuf di Arafah 2000 apa saya pergi 2017. Mungkin pakcik tu sebab terlalu berumur, duduk di Arafah tak ada atap, duduk bawah panas. Jadi dia jadi hilang waras lah. Jadi hilang waras. Bila hilang waras tu, sebab terlalu panas, maksudnya bolehlah terjadi keadaan tu. Jadi kalau dia puasa, maka batal puasanya. Kemudian disebut wajib bagi perempuan yang haid qada puasa yang telah ditinggalkan. Adapun orang gila, jika dia telah sembuh, maka wajib baginya qada puasa. Dan untuk orang yang murtad, maka setelah dia kembali kepada Islam, wajib baginya untuk qada puasa. Jadi 3 golongan ni wajib qada. Habis muka surat. Itu berkaitan dengan hukum. Habis lah ni bab hukum ni. Bab syarat-syarat sah. Sekejap je belajar ni. Ilmu ni nak ambil senang, nak simpan yang susah. Sebab tu kena rajin belajar. Banyak kali belajar pun bukan ingat semua. Masya Allah. Kemudian bab 4. Setengah jam lagi, lama lagi rupanya. Bab 4, perkara yang disunatkan dalam puasa. Perkara yang disunatkan dalam puasa ni kena buat sebab menambah kualiti puasa. Kita kena ingat kita punya fokus kita adalah yang fardu. Tapi kualiti fardu bertambah dengan yang sunat. Kalau buat fardu saja paling minimum lah. Jadi kita kena buat yang sunat supaya kualiti puasa, kualiti fardu bertambah. Kualiti fardu bertambah. Jadi fokus yang fardu. Sebab Allah Ta'ala memang suruh kita buat yang fardu. Tapi cantikkan yang fardu tu dengan yang sunat. Jadi kena banyak belajar yang sunat tu. Antara perkara yang disunatkan berpuasa, yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Tengok.
nombor satu. Menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya Allah Ta'ala bukan nak seksa kita dalam hal berpuasa ni. Kalau takkanlah disuruh menyegerakan berbuka. Tapi nak uji saja. Apa maksud menyegerakan? Di antara perkara yang berhubungan dengan menyegerakan berbuka puasa adalah sunat untuk menyegerakan berbuka puasa apabila yakin matahari telah terbenam. Dan sunat mendahulukan berbuka puasa sebelum menunaikan solat maghrib. Ada dua situ. Sunat ni maksudnya apa? Dapat pahala. Dapat pahala kalau cepat-cepat makan. Tapi yakin masuk waktu. Yakin masuk waktu apa? Yakin matahari telah terbenam. Yakin matahari telah terbenam. Tahun bila ada kes yang dekat Terengganu kan, Pantai Timur, radio tu siarkan azan 5 minit awal. Jadi orang kat kedai makan tu makan. Sebelum PKP dululah. PKP bila? 2020, 2019 lebih kurang tu, 2019, 18 tu. Jadi dia makan awal. Lepas dia makan, geng-geng kedai ni makan lah. Confuse kan. Ni masuk belum? Ni azan masuk je lah kan. Takkan radio salah. Lepas azan tu habis, kita potong azan tu. Minta maaf. Memang salah. DJ tu bagi tahu. DJ tu bagi tahu salah waktu tu. Minta maaf tersiar awal. Tapi orang tu dah makan dah. Apa hukum puasa dia? Batal. Sebab dia tak check dulu betul-betul. Tak yakin. Sebab tu kena yakin dulu. Yakin kita ni bukan sebab orang tu yakin kita yakin. Tak. Yakin kita dengan yakin dia tak sama. Kita kena check sendiri. Jadi kalau dia yakin salah, itu hal dia. Kan. Jadi kita kena yakin matahari. Sebab tu macam sekarang ni bunyi azan apa, laungan azan apa semua tu kita kena check semula dengan waktu lah. Tengok jam, check balik kalender apa semua. Yakin baru setting. Jam kita dengan jam orang tak sama, kita kena alert lah benda-benda gitu. Jadi bila ada kes tu, sejak pada tu kita tak boleh percaya sangatlah radio ni kan. Sebab manusia yang buat. Jadi bila dengar azan, maksudnya bila masuk waktu saja, segerakan berbuka. Kemudian segerakan berbuka sebelum solat. Sebab tu kalau Malaysia ni dia ada kalau di masjid makan kurma dulu kan. Kalau kat rumah makan dulu. Kalau di masjid makan kurma dulu kan. Makan kurma dulu, minum air dulu baru solat. Masa sebelum solat tu ada nasi dia depan kan, takut nak tinggal kan. Bila dah solat tengok nasi tu dah tak ada orang lain ambil. Tu masa kat UKM dulu lah. Berebut. Kemudian yang kedua, hukum menyegerakan berbuka puasa ada 3. Yang pertama, sunat menyegerakan berbuka puasa, iaitu apabila yakin matahari telah terbenam seperti melihat matahari telah terbenam. Yakin tu macam mana? Memang tengok matahari terbenam. Yakin lah tu. Kalau kita tak tengok, kita tanyalah orang yang tengok. Yang kedua, di sini tidak sunat. Ataupun dalam kurungan tu, tidak boleh. Tak boleh tak boleh menyegerakan berbuka puasa segera. Tak boleh menyegerakan berbuka puasa apabila memiliki perasaan yang kuat berdasarkan ijtihadnya bahawa matahari telah terbenam. Hal ini menurut pendapat tidak sunat maksudnya boleh. Salah saya tu. Tidak sunat maksudnya boleh. Boleh menyegerakan berbuka puasa kalau memiliki perasaan yang kuat berdasarkan ijtihadnya, usahanya, bahawa matahari telah terbenam. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, hukumnya tidak boleh berbuka kalau hanya sangkaan sahaja. Syarat buka puasa ni mesti yakin. Tapi kita ada rasa-rasa. Rasa-rasa dah masuk lah ni. Apa sebab ada rasa-rasa tu? Sebab dengar tadi ada Bilal tadi kata dia dah tengok matahari terbenam. Sebab tu dia azan. Jadi dalam mazhab kita boleh, dalam mazhab ulama lain tak boleh. Maksudnya apa? Tak boleh sangka-sangka, kena yakin. Paling selamat yakin lah. Yang ketiga, tak boleh. Yang kedua tak boleh, tadi tak sunat Yang ni tak boleh. Tak boleh maksudnya haram berbuka puasa
kalau masih ragu-ragu, adakah matahari itu telah terbenam atau belum. Dan wajib bagi dia menunda buka puasanya sampai dia yakin bahawa matahari telah pun terbenam. Dan jika tetap berbuka, maka hukum puasanya menjadi batal. Hal ini jika dia mengetahui bahawa dirinya berbuka sebelum azan maghrib, atau dia tidak mengetahui keadaannya berikutnya, iaitu apakah buka puasanya dilakukan sebelum terbenam matahari atau setelahnya. Dah buka pun tanya, ni dah masuk waktu ke belum? Dah buka dah. Tu tak boleh lah, ulama kata kat sini. Haram hukumnya. Kalau terjadi hal demikian, dah buka puasa baru tanya, dah masuk waktu ke belum? Jadi puasanya batal. Kan? Sebab dia tak yakin. Ni ada dalil-dalilnya, boleh baca lah. Jadi kesimpulannya, segerakan buka puasa dengan syarat yakin matahari telah terbenam. Cek kalender elok, cek jam elok, kemudian dengar tanda-tanda yang lain lah. Azan Bilal banyak, memang semua masjid, azan Sungai Ramal ni, surau banyak, masjid pun banyak. Sekali azan ramai-ramai, yang confirm lah masuk waktu kan. Takkan ramai-ramai sekarang je buat salah pula. Nak prank semua orang awal, mustahil lah kot. Kemudian yang ketiga, muka surat 75, C tu. Berikut ini adalah jenis tingkatan makanan. Ni yang best ni. Jenis tingkatan makanan dan minuman yang disunahkan untuk didahulukan tak kala berbuka puasa. Kita nak mula dengan apa waktu buka tu? Nak air ke? Nak buka dengan apa? Jadi dia sebut di sini, pertama, berbuka dengan 3 biji kurma. 3 biji kurma ni benda manis original. Dia asalnya benda manis yang original, bukan manis sebab dimasak. Dia manis, memang original manis, buah lah. Jadi dalam banyak-banyak buah yang diutamakan adalah buah kurma. Berapa bilangan buah kurma tu? 3 biji. 3 biji buah kurma. Yang terbaik adalah kurma ajwa. Kurma ajwa tu, tamar ajwa tu. Ajwa tu. Kurma ada banyak kan? Ada mirjul lah, mariami lah, apa benda semua tu. Kurma Nabi tu. Berapa banyak? 3 biji. Kalau tak mampu atau tak ada, memang tak ada, nak beli pun tak mampu, maka boleh dengan 1 biji kurma. Jenis yang sama atau jenis yang lain. Kalau ada ajwa lah, kalau tak ada, tak ada lah. Kan? Merjul, majdul ke apa ke benda, apa lagi? Mariami. Yusuf Tayyub kan. Jadi apa-apa asalkan kurma lah. Cuma yang lebih utama, kata Syekh, kurma yang ajwa, kemudian yang dia baru nak masak tu, dia ada kuning sikit, kan, yang jenis macam tu. Dan jika tidak memilikinya, kalau tak ada kurma, apa option lain? Yang kedua adalah dengan air zam-zam. Jadi air zam-zam yang kena simpan kat rumah, laburlah duit sikit. Ni dah tak ada haji, ni susah sikit dapat berubah orang dah. Air zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, boleh dengan air biasa. Ini maksudnya jangan buka dengan kari pap dulu. Ni tak ada dalam senarai ni. Kan? Maksudnya, benda yang dimasak di belakang sekali. Buah lah ni. Kalau air biasa tak ada, makanan manis yang tidak dimasak, atau dalam bahasa Arab ada hulwun. Hulwun ni benda manis original. Ranking kita makan buka puasa, pertamanya benda manis, hulwun tu. Cuma hulwun tu yang paling utamanya adalah buah kurma. Kalau tak ada buah kurma, minum air zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, minum air biasa. Air biasa pun tak ada. Oh dahsyat. Air biasa tak ada. Rumah semua ada COVID sekarang. Air biasa tak ada, maka boleh makan makanan manis yang tidak dimasak. Contoh di sini dibaginya adalah madu.
ataupun buah lah. Buah tebikai ke, kan, buah manis lah. Dengan apple hijau tu masam. Kan. Buah. Kalau tak ada buah makanan manis yang tidak dimasak tu, kalau tak ada, maka dengan halwa. Halwa ni apa? Makanan manis yang dimasak. Tu ada ranking dia tu. Ni semua sunnah. Kalau niat ikut cara Nabi makan, buka puasa, dapat pahala. Ni bukan saya saja ni. Ni semua untuk kualiti puasa kita. Maksudnya dalam ibadah jangan utamakan nafsu. Dalam ibadah utamakan cara Nabi. Macam itulah. Maksudnya dalam ibadah kita, apa yang Nabi tunjuk kita cuba buat. Macam mana kita nak tahu Nabi buat? Ulama lah ajar kita. Jangan kita sendiri cari. Tak jumpa nanti. Sesat. Jadi ulama ajar. Okey. Ni 5 ranking lah. Lepas makan makanan manis yang dimasak, barulah makan makanan yang lain tu. Yang pedas ke, yang tawar ke, yang pahit ke, apa ke, yang lain-lain tu. Yang mulanya mesti manis dulu. Okey. Kemudian faedah. Muka surat 75 lagi. Jika seseorang mendahulukan berbuka dengan cara berhubungan badan. Masya Allah. Atau dengan memasukkan alat pembersih telinga. Ini buka puasa dengan korek telinga dulu. Kan? Boleh tak boleh? Adakah dia telah mendapat pahala sunnah dalam menyegerakan berbuka puasa? Kalau situasi di Malaysia ni yang masyhurnya orang merokok lah. Buka puasa dengan merokok. Boleh tak? Termasuk tak dalam sunnah menyegerakan berbuka? Menurut pendapat Al-Imam Bujairimi, ni syekh kita lah dalam mazhab Syafi'i, orang itu telah mendapat pahala sunnah dalam menyegerakan berbuka puasa dengan hal-hal tersebut. Dia buka puasa bukan dengan makanan. Dia buka puasa dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Maka termasuk juga dalam perbuatan menyegerakan berpuasa. Adapun Imam Ramli dan Imam Qulyubi radhiyallahu anhuma, orang itu telah tidak mendapat pahala sunnah dalam menyegerakan berbuka puasa kerana hal tersebut dapat melemahkan tubuh. Jadi kalau buat perkara-perkara yang lain daripada makan, jadi imam kata kat sini, 2 orang imam kata kat sini, itu perbuatan tidak dapat pahala sunnah. Puasanya dah terbatal lah. Maksudnya dah selesai lah puasanya. Masa waktu buka puasa dengan merokok. Jadi puasanya selesai lah, sempurna lah puasanya. Tubuh dia tak dapat pahala menyegerakan berbuka. Ini kualiti-kualiti lain lah. Boleh. Kemudian membaca doa ketika berbuka. Baik puasa fardu atau puasa sunat. Dan di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah, ni doa ni nak baca bila? Sebelum makan. Sebelum makan. Ini doa dia. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kemudian berhenti dekat situ, makan dan minum. Ala rizkika aftartu, berhenti situ, kemudian makan, minum. Makan kurma tadi, minum air. Kemudian sambung. Zahabaz zama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Itu cara dia. Sebelum masuk je azan ataupun masuk je waktu buka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu, berhenti situ, makan kurma, minum air, kemudian sambung zahabaz zama wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, alhamdulillah, sampai habis. Boleh tak baca ni awal sebelum makan minum tu, boleh tak? Boleh, tapi yang diajar Syekh kita Syekh Muhammad katanya baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu, makan. Lepas makan dengan minum baru sambung. Sebab sempurna dengan makna. Ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Kemudian berhenti kat situ, makan dan minum, kemudian sambung. Telah hilang rasa dahaga, telah basah urat-uratku dengan air yang aku minum tadi, dan aku telah mendapat pahala insya-Allah jika Allah kehendaki. Segala puji bagi Allah sampai habis. Sempurnalah makna dengan perbuatan. Kan, kalau kita baca doa ni dulu, macam mana nak kata hilang rasa dahaga, telah basah urat, sedangkan air tak minum lagi. Tu.
Kemudian disebut sini kelebihan. Barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut ketika berbuka puasa, doa di atas ni lah, maka nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana keadaan bayi yang baru keluar daripada perut ibunya. Masya Allah. Ini yang Nabi kata, orang berbuka puasa dapat dua kegembiraan. Kegembiraan orang yang berpuasa dapat dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Jadi kegembiraan ketika buka puasa tu dapat apa? Dapat diampunkan dosa sebagaimana baru keluar daripada perut ibu. Tak ada dosa ni, Masya Allah. Setahun buat dosa, bulan Ramadan hapus dosa. Sebab tu orang keluar bulan Ramadan dijamin masuk syurga kalau mati. Di antara doa lain, ni doa lain lah, ketika berbuka puasa boleh dibaca sebelum berbuka. Sebelum buka tu, sebab tu sunat bila siapkan makanan, jangan betul-betul apa tu nak makan tu baru nak ni buat awal. Kalau pukul 7 masuk waktu berbuka, jadi pukul 7.30 tu dah siap prepare, siap 6.45 tu boleh baca doa banyak-banyak. Jadi Syekh kita kalau tengok tahun lepas banyaklah dekat Facebook tu, daripada 6.45 15 minit sebelum buka tu ada baca zikir, ada baca doa, ada baca 15 minit sebelum tu. Itu waktu-waktu yang barakah, waktu-waktu yang diberkati, dikabulkan doa. Yang antara doa nak baca ni doa ni ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma wafiqna lisyam. Boleh baca lepas berbuka, lepas makan. Wa balighna fihi alqiyam wa 'inna 'alaihi wan nasun niyam wa adkhilna aljannata bisalam ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir zambi alazim fa innaka la yaghfiru zambil azim zambal azim illa alazim. Itu bila tu doa tu. Di antara perkara sunat yang kedua adalah makan sahur. Makan sahur. Di antara perkara yang berhubungan dengan makan sahur adalah hukum makan sahur adalah sunnah. Sunnah. Sunnah dapat pahala, dituntut lah. Kalau sebut sunnah maksudnya kena buat. Dituntut buat. Digalakkan buat. Meskipun masih dalam keadaan kenyang. Dekat sinilah kita nak belajar makan kerana Allah. Makan kerana Allah ni bukan makan kerana nak ikut lapar kita. Makan kerana di situ ada tuntutan makan. Faham tak tuntutan makan? Lalu makan bila rasa lapar. Itu makan kerana emosi. Kerana tuntutan badan. Ini makan kerana Nabi suruh. Ataupun Allah Ta'ala suruh. Galakkan. Maksudnya dalam keadaan sahur. Sahur tak ada orang lapar sangat. Kenyang. Ada orang tak boleh makan sahur lah. Rasa nak muntah. Tapi kita makan juga sebab di situ ada ibadah. Kita belajar makan bukan kerana kita nak. Kita belajar makan kerana di situ ada pahala yang Allah Ta'ala nak bagi. Macam tu. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenyang pun makan juga. Apa yang Nabi sebut di sini? Nabi kata, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makanlah, bersahurlah kalian kerana sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Kita ni bukan nak bendanya, kita nak barakahnya. Kita bukan nak panjang umur, kita nak umur yang barakah. Tapi antara tanda umur yang barakah, panjang umur. Macam tu. Kita bukan nak benda, nak kenderaannya, kita nak keberkatan daripada kenderaannya. Kereta besar tapi rosak selalu. Itu tak guna. Kereta kecil tapi boleh jalan jauh. Itu barakah. Kereta besar boleh jalan jauh. Lebih besar lah barakah dia. Kita nak makanan sikit tapi kenyang banyak. Itu dalam sahur lah Nabi sebut, ada ulama sebut. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli, jika masih dalam keadaan sunat, jika masih dalam keadaan kenyang, maka tidak disunatkan makan sahur. Tapi majoriti ulama kata makanlah sahur kerana sunat. Seorang ulama kata tak sunat, tapi majoriti ulama kata sunat dalam mazhab Syafi'i. Beza perkataan ni bahasa Arab. Beza perkataan sahur dengan suhur. Sahur dengan suhur. Beza baris tu. Perkataan sahur, sin baris atas. Maksudnya adalah makanan yang dimakan. Makanan yang dimakan. Adapun suhur, makan di waktu malam yang terakhir. Nanti dia beritahu waktu tu pukul berapa. Jadi orang Melayu selalu kata makan sahur. Dalam bahasa Arab salah lah penggunaan tu. Tapi dah jadi istilah bahasa Melayu, tak boleh nak buat apa.
Tapi asal maksud sahur adalah makanan. Asal maksud suhur, waktu makan. Sekarang cerita tentang bila nak makan sahur. C. Waktu makan sahur ialah setelah pertengahan malam. Mesti lepas pertengahan. Ada orang sahur pukul 11. Itu tak tak lepas pertengahan. Kan? Itu makan malam. Kan? Dapat tak pahala sunat sahur tu? Tak dapat. Sebab tak lepas pertengahan. Jadi kita kena kira daripada bila malam tu, daripada pukul 7 masuk waktu tu. Maghrib tu sampai waktu terbit fajar bahagi 2. Kalau pukul 7 petang, pukul 6 esok subuh, bagilah 2. Dalam pukul 12.30 macam tu kan. Lepas pertengahan. Dan yang lebih utama adalah mengakhirkan makan sahur. Makan sahur satu sunnah, melambatkan makan sahur satu sunnah. Ada 2 sunnah kat situ. Dan makan sahur sampai batas tidak terlalu dekat dengan waktu subuh. Dan dianjurkan untuk imsak, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan dan minum 15 minit sebelum waktu subuh. Jadi last makan sahur yang terbaik, ni ulama ajar, sebelum 15 minit subuh. Subuh pukul 6, 5.45 kita dah berhenti makan. Jadi kita makan sebelum 5.45. Sebab Nabi bila 15 minit sebelum subuh, Nabi akan solat sunat, baca Quran atau rehat. Jadi kita nak makanan kita tu berhenti sebaiknya. Sebaiknya bukan kata tak semestinya, sebaiknya 6.15 minit sebelum. Kalau kita pukul 6 masuk subuh, nak makan 5.55, boleh tak? Boleh. Sebab tak masuk waktu lagi. Tapi kita terlepaslah ibadah yang Nabi buat tu. Nabi ada imsak. Dalam kalender kita ada imsak 10 minit kan. Imsak tu maksudnya berhenti makan untuk siapkan diri solat subuh. Tapi nak makan waktu imsak boleh? Boleh. Cumanya berlainan dengan perbuatan Nabi. Tu saja. Jadi sebaiknya makan sahur 15 minit sebelum. Makan setengah jam sebelum kan. Kita nanti ada bulan puasa tu mengaji waktu sahur kan. Pukul 5 4.30 pukul 4. Masya-Allah. Sahur dengan Quran lah tu. Itu waktu barakah lah kan. Ni lain benda lain ni. Boleh lah tu. Jadi kena berhenti mengaji tu sebelum sahur. Kan? Kemudian ukuran makan sahur. Tadi waktu sahur, ni cerita makan apa waktu sahur. Makan nasi ke? Macam kita kan. Spaghetti, chicken chop. Dia sebegitu ni. Ukuran makan sahur, iaitu meskipun hanya dengan minum seteguk air atau hanya dengan satu suapan makanan atau yang lebih utama. Paling minimum minum air pun dah kira dapat pahala. Kenyang nak makan, minumlah air. Kan? Tak dapat nak suap 5-6 suap, makanlah 1 suap. Atau yang lebih utama adalah diselingi dengan makan rutab, kurma muda, kurma yang manis tu lah. Dan jenis kurma yang lainnya sebagaimana tak kala berbuka puasa. Jadi makanan berbuka tu, itulah makanan bersahur juga. Kalau ada nasi, ambil juga kurma. Macam tu maksud dia. Kita dah nasi ke apa ke, Maggi ke apa ke, makan jugalah kurma tu. Sebab makan sahur satu sunnah, melewatkan makan sahur satu sunnah, makan makanan yang disunatkan ketika berbuka, makan waktu sahur tu satu sunnah. Dia dalam perbuatan tu ada banyak sunnah tu. Banyak pahala lah. Kemudian yang terakhir, di sini sebut hikmah dianjurkan makan sahur. Yang pertama adalah untuk memperkuatkan tubuh ketika berpuasa. Ada orang bahaskan benda ni masa PKP tahun lepas. Saya ada terbaca kan. Apa hikmah makan nasi ke, makan sahur ke? Benda tu tahan 2-3 jam je. Kita puasa mungkin lebih daripada tu. Jadi ulama kata bukan tentang makanan yang kita makan tu, tentang barakah tu. Barakah tu yang kuatkan tubuh kita. Ada orang yang berumur, matanya tak rabun. Bila tanya apa buat, kisah ulama lah. Dia kata daripada muda, ini mata yang barakah dia kata. Mata yang dapat keberkahan. Macam mana dapat keberkahan tu? Daripada muda dia jaga mata tu tak tengok maksiat. Jadi ketika dia berumur 70-80 tahun, matanya tak rabun. Jadi orang tanyalah, orang muda ni rabun.
dia tak rabun. Apa puncanya? Jadi dia kata mata dia tak rabun sebab berkah. Berkah tu sebab tak ada maksiat. Macam itulah maksudnya. Jadi keberkahan tu kekuatan lah. Antara tanda keberkahan dapat keafiatan, afiat. Kemudian melawan adat istiadat ahlul kitab dan Yahudi dan Nasrani. Yang dia orang tu puasa tapi tak makan sahur. Yahudi Nasrani puasa tapi tak makan sahur. Jadi kita nak berlawan dengan perbuatan dia tu. Jadi kita makanlah sahur. Bila kita makan sahur, kita tak sama dengan puasa orang Yahudi atau orang Nasrani. Selain daripada pahala yang banyak dalam ibadah-ibadah puasa, ibadah makan sahur. Habis. Kita nombor 3 ni kita sambung nantilah. Ini esok Ustaz Umar akan sambung. Wallahu a'lam. Itu puasa yang ketiga. Sunat yang ketiga. Ada soalan di sini? Tak ada soalan, jadi kita boleh tangguhlah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.